Ada soalan apa-apa tak semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Suara okey? Boleh dengar semua, insya-Allah. Tak nampak sangat dia punya tu, signal dia. InsyaAllah, Alhamdulillah. Farhan Azwan Alhamdulillah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan malam ni Allah berikan satu kekuatan, hidayah untuk kita meneruskan perbincangan kita, insyaAllah. Malam ni kita akan bincang satu tajuk yang lebih kepada tarbawi, yang lebih kepada menghadapi fitnah ad-duhaimah ini, fitnah yang gelap. Ada lagi Alhamdulillah, orang Hulu Langat dah ni dah bersedia. InsyaAllah. Baik. Dengar semua clear? Clear semua dengar, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah SWT dengan keizinan Allah. Kita diberikan kesempatan, diberikan peluang. Alhamdulillah pada hari ini untuk menyambung lagi perbincangan kita. Di dalam kita ingin memahamkan diri kita dengan keadaan-keadaan yang berlaku di akhir zaman, terutamanya pada masa dan saat ini, dalam keadaan yang amat kritikal, iaitu kita berada dalam ujian, diserang oleh serangan biologi. Walaupun kita nak sebut kat sini bagaimana keadaan setengah-setengah orang tak rasa bahawa ini serangan biologi, ataupun tak
tidak boleh nak terima ini berperang, suasana berperang. Tapi sebenarnya daripada apa yang kita faham dan apa yang kita tahu daripada fakta, daripada data-data yang ada oleh para saintis, menunjukkan bahawa COVID-19 ini adalah merupakan satu serangan. Jadi kita nak kena berhadapan dengan serangan. Saya teringat ketika kami diserang dulu atas kapal. Masa serang tu, masa kami diserang, ditembakkan dan sebagainya, tidak ada peluang untuk kami rehat pada masa tu. Tak ada seorang pun tidur. Tak ada seorang pun yang mengelamun. Masing-masing ada tugas. Paling kurang tugasnya ialah angkat tangan doa. Saya ingat lagi ketika Israel menyerang kapal, kaum ibu yang ada di bagian bawah kapal, mereka sembahyang, baca Yasin, baca Quran, doa. Begitu juga salah seorang daripada orang bukan Islam yang ada, iaitu Hilary Capucci, Archbishop Hilary Capucci, seorang Archbishop daripada Vatican Rome. Dia dah tua dah, 80-an umur dia, pun sama duduk di bawah, dia pun berdoa. Dia berdoa, dia berzikir, nampak dia pegang dia punya tasbih tu, dia berzikir, berdoa. Sentiasa dalam keadaan dia, tidak ada seorang pun yang rehat. Orang-orang media sentiasa dalam keadaan mengambil gambar, mengambil kita kata foto-foto dan video yang sesuai untuk disimpan. Orang-orang yang semua bekerja. Jadi begitulah apabila kita berada di dalam keadaan diserang. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena rasa bahawa kita sedang berperang. Walaupun perangnya bukanlah perang peluru, bukan perang bom, bukan perang-perang yang macam mana yang ada di Syria, di mana tu. Tapi kita sebenarnya sedang berjuang untuk nak mempertahankan diri kita, mempertahankan keluarga kita, mempertahankan negara kita sebenarnya daripada perkara-perkara yang merosakkan. Dan di sinilah kita mendapati bagaimana kalau kita merasakan bahawa kita sedang dalam keadaan berjuang itu, insya-Allah kita akan sentiasa berhati-hati, sentiasa memastikan bahawa kita meningkatkan diri kita. Paling kurang kita meningkat dalam tarbiyah, dalam usaha kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Baik. Semalam kita telah berbincang tentang satu tajuk yang agak sensitif sebenarnya, tajuk semalam. Dan tajuk semalam itu sebenarnya huraian yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah merupakan satu huraian yang mungkin kita katakan kita gabungkan dengan beberapa kitab-kitab yang ada dan pandangan-pandangan ulama yang ada, sama ada ulama yang salaf yang awal terdahulu dengan ulama-ulama yang terkini. Dan kita telah cuba sampaikan bagaimana secara hakikatnya sebelum munculnya Al-Masih Dajjal, sebelum munculnya kita kata fitnah yang paling besar digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang kecil-kecil. Tetapi kecilnya fitnah itu masih lagi besar. Dan fitnah itu yang bermula dengan fitnah Al-Ahlas, kemudian As-Sara, dan kemudian akan membawa kepada fitnah Duhaimah, akan membawa kepada satu perkara yang menyebabkan akhirnya umat Islam ini benar-benar akan disaring. Kita ni sebenarnya, kita bila berhadapan dengan ujian ini, ataupun fitnah ini ujian, maka kita sebenarnya sedang ditapis oleh Allah. Allah sedang menapis. Yang mana satu di kalangan kita ni orang yang beriman, yang benar-benar imannya. Yang mana satu di kalangan kita yang benar-benar orang ikhlas. Kalau kita nak kata iman kita macam iman para sahabat, iman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat, tentu kita tak sampai. Tetapi yang penting sekali dalam urusan kita berjuang menuju kepada Allah ini, ialah kelemahan kita itu kita baiki. Kekuatan kita itu kita tingkatkan. Maknanya apa? Maknanya yang Allah Subhanahu Taala nak tengok ketika kita diuji ini, siapa di kalangan hamba-hambanya ini yang benar-benar ikhlas. Yang benar-benar ikhlas. Maknanya hatinya bersih. Matlamat dia hanya nak mendapatkan redha Allah. Itulah dia. Tak kira kita siapa. Mungkin kita orang yang tak ada ilmu, langsung tak ada ilmu dalam Islam. Mungkin sembahyang pun baru belajar. Mungkin kita baru mengucap 2 kalimah syahadah.
Mungkin kita orang yang berilmu, orang yang dah selalu sembahyang, puasa. Mungkin kita ada kalangan orang yang alim, ataupun mungkin di kalangan orang-orang yang tidak ada ilmu, yang mungkin kita rasa kita banyak dosa dan kita nak memperbaiki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menguji kita dengan ujian-ujian ini, maka sebenarnya siapakah yang akan berjaya bila berhadapan dengan ujian ini? Dan orang yang paling berjaya bukan orang yang paling banyak ilmu. Sebab saya melihat dalam YouTube, saya tengok di kalangan ulama-ulama, kita sebut ustaz lah kot, ulama ni besar sangat, orang alim, tak alim sangat pun. Saya pun bukannya alim sangat pun. Sama-sama kita tak ada ilmu, kita berkongsi-kongsi saja. Di kalangan ustaz-ustaz yang ada ni, kadang-kadang kata-katanya, perkataannya, kita dapati seperti orang yang seolah-olahnya sombong, takbur. Dengan ilmunya, dengan akhlak, sikap cara dia jawab soalan, cara dia menegur orang, cara dia mengutuk orang. Kita nak sebut kutuk, perkataan kutuk. Jadi kita lihat sebenarnya siapakah yang akan berjaya melalui fitnah-fitnah ini ataupun ujian-ujian ini, yang bermula daripada ujian perpecahan, bermula dengan ujian peperangan, iaitu akan ada orang yang terpaksa melarikan diri, menjadi pelarian. Dan kemudian ujian-ujian as-sara', kesenangan. Ujian-ujian yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi lalai, leka, menjadi lemah imannya, menjadi lupa kepada akhirat. Ujian-ujian dunia. Dan kemudian ujian pula dia mungkin daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian-ujian sebagai seorang ahlul bait, mana dia rasa bahawa oleh kerana dia ahlul bait, maka dia rasa dialah orang yang patut memimpin. Akhirnya Allah izin pula syaitan datang. Jadi nak sebut kat sini ujian ni pelbagai. Jadi sampailah kepada ujian ad-duhaima, ujian gelap gelita, pekat, hitam. Maknanya tidak ada cahaya yang boleh memimpin dan yang boleh, maknanya kita kata menjadi yang sumber kepada ketakutan dan sebagainya. Maka siapakah orang yang akan dapat melalui ujian ini? Siapa mereka? Kalau kita tengok zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan ialah mereka yang pertama sekali imannya itu walaupun lemah tetapi imannya benar. Dan al-iman, iman yang benar, yang sadiq, dan para sadiqin, orang yang benar. Apa maksud benar ni? Walaupun imannya lemah tapi benar. Dia tidak ada sifat-sifat nifak. Dia tidak ada sifat munafik, sifat kita kata double standard. Dia hanya ambil dalam Islam ni apa yang dia nak je, apa yang dia suka je. Kalau dia suka sembahyang, dia sembahyang. Dia suka menuntut ilmu, dia pergi menuntut ilmu. Tetapi yang lain-lain dia tak ambil. Dia hanya ambil Islam apa yang dia nak, mengikut nafsu dia. Jadi orang yang imannya benar-benar kita kata ikhlas tadi, maka dialah yang akan selamat daripada fitnah ini. Walaupun dia tak ada ilmu, walaupun dia tak ada kekuatan, walaupun dia tidak ada, mungkin dia seorang-seorang je, tak ada sahabat dekat dia. Dia seorang-seorang duduk tercampak di satu tempat, dia seorang-seorang dia je. Mungkin ada di kalangan kita, yang keliling-kelang kita orang bukan Islam. Kita seorang je Islam. Dan mungkin di kalangan kita, kita Islam, orang lain tak tahu pun kita Islam. Orang lain tak tahu kita Islam. Yang orang tahu, kita ni sama dengan dia. Dan dia pun buat macam-macam kat kita. Jadi, walaupun kita dalam keadaan genting macam mana pun, selagi hati kita mempunyai iman yang benar dan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Ini nombor satu. Ini perkara yang penting. Sebab itulah, bagaimanakah kita ingin meningkatkan keikhlasan kita, kejujuran kita, benar, sedik kita, iman tadi itu, maka kita kena pastikan kita memahami beberapa asas-asas yang penting di dalam tarbiyah Islam. Jadi pada malam ni saya nak cuba rungkaikan sedikit lagi tentang ad-duhaima itu, fitnah yang sebenarnya kita sedang melanda kita. Dan ujian itu sebenarnya ujian yang agak besar dan berat, dan ujian ini semakin lama semakin berat. Kalau sebelum ini kita ingat, kita duduk di bawah perintah kawal pergerakan ni, PKP ni, dalam masa 14 hari, 18 hari bulan sampai 31 hari bulan. Kita ingat 14 hari tak apalah kot, kita duduk rumah. Tu yang ramai balik kampung.
Sebab apa? Dia kata tu cuti. Dia boleh jumpa dengan keluarga, bersama dengan keluarga, dia balik kampung. Lepas tu kena marah pula balik kampung. Bawa kuman ke kampung. Dia orang kata lah. Dan lepas tu tiba-tiba kerajaan panjangkan pula. Panjangkan lagi. 31 sampai 14 bulan. Panjang pula. Ceritanya panjang bukannya pendek. Kita pun tak apalah. 14 bulan kita boleh tahan lagi lah. Tahan lagi. Jadi kita ingat makin lama makin okey. Jadi tiba-tiba rupa-rupanya apabila semakin dekat dengan fitnah yang besar ini, semakin lama semakin berat ujiannya. Kita tak tahu boleh ke tak boleh puasa ni. And kita berada macam mana biasa solat tarawih. Dah keluar dah pengumuman. Kan? Ada orang tanya pasal boleh tak kita ada pasal Ramadan. Pasal Ramadan nak masuk bulan Ramadan ni. Kan? Maka jawapannya, selagi kita dalam PKP tak ada pasal Ramadan. Boleh tak kita nak bersembahyang tarawih? Selagi kita ada PKP ni, tak ada boleh nak sembahyang tarawih. Itu maknanya apa? Maknanya bahawa kerajaan telah mengantisipasi, anticipate, bahawa kemungkinan besar Ramadan ini sama. Kita tak boleh keluar lagi. Kalau ada orang yang biasa pergi umrah bulan Ramadan, kali ini Ramadan di rumah. Tak dibenarkan keluar. Wallahu a'lam. Jadi kita nak tengok sini, kerajaan pula bagi, kan, dia kata apa? 6 bulan dibagikan kelonggaran, nak bayar hutang boleh lambat-lambat ke, begitulah lebih kurang kan, kita tahu. Dan juga berapa package yang diberi, 6 bulan, dibagi 6 bulan. Jadi apa makna 6 bulan? Adakah kita akan duduk begini selama 6 bulan? Ada kemungkinan. Jadi sebab itulah, kan, apabila kita berada di dalam peperangan, suasana diserang, maka kita tak tahu. Sebab dia tidak ada satu certainty, satu kepastian bagaimana kita boleh benar-benar hidup dalam keadaan lebih makin lama makin baik, makin lama makin baik. Tapi bagi orang Islam, dia tak ada rasa apa namanya, kesal, rasa kecewa, aku ni tak boleh duduk. Dia tak rasa, sebab setiap keadaan yang diizinkan Allah, semua yang terbaik pada dia. Itu bagi orang Islam. Jadi sebab tu kita kena rasa begitu. Dan dalam hal inilah, maka kita nak sebut di sini, yang pertama sekali, saya nak sambung sikit. Fitnah Ad-Duhaimah itu, fitnah yang digambarkan sebagai yang penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan, penuh dengan kepekatan hitam. Yang mana sehingga menyebabkan seolah-olahnya tidak ada cahaya yang boleh membantu. Dan di sinilah saya telah meneliti beberapa daripada pandangan-pandangan ulama-ulama kita dalam tajuk-tajuk yang lain. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ini adalah fitnah Ad-Duhaimah, selain daripada perkara yang saya dah sebut semalam, maka secara ringkasnya maksud Ad-Duhaimah, fitnah yang besar ini, ialah bukanlah hanya setakat perpecahan, kepimpinan-kepimpinan yang menyeleweng, ataupun kita kata fitnah kesenangan, ataupun fitnah kita kata kesusahan, tetapi dia ialah peperangan. Hakikatnya ialah apabila kita telah mencapai satu peringkat kesusahan yang levelnya, tahapnya itu tahap peperangan, maka itulah maksud Ad-Duhaimah. Jadi Ad-Duhaimah ini, dia bukan hanya sekadar kita ni tak boleh makan, tak cukup makan. Kita ni sakit, tak ada vaksin. Ataupun kita ni berada dalam keadaan mungkin tak ada orang nak sokong kita. Kita seorang-seorang kita. Jadi, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa Ad-Duhaimah ini adalah merupakan satu fitnah yang berat dan besar, dan semua orang Islam akan kena. Dan kenanya bukan di mana? Rasul gambarkan ditampar di muka. Kenanya fitnah ini di muka. Dan digambarkan bukan tampar, tumbuk. Maknanya muka tu kena. Maksudnya digambarkan dalam ulama yang mentafsirkan hadis ini, dia kata bahawa bermakna bila dia kata di muka ni, maka maknanya satu yang ganas, yang besar, yang hebat. Maka apakah lagi yang lebih hebat selain daripada peperangan? Apakah lagi yang hebat selain daripada peperangan? Dan peperangan ini, sebagaimana yang digambarkan oleh ulama-ulama yang kita dah baca semalam, bahawa peperangan ini bukan hanya sekadar peperangan fizikal, tetapi dia menyeluruh. Kenapa? Sebab yang serang, yang merangka fitnah ini dengan izin Allah ialah syaitan dan sekutunya, iblis. Iblis dan anak-anak buah dia, syaitan, syayatin. Dan apakah maksud
bila disebut syaitan ini, iblis ini sebagai ketua kepada peperangan tadi, maka kita imbas balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Baqarah. Apa Allah sebut dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuk kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Allah perintah kita supaya masuk dalam Islam secara menyeluruh. Kenapa Allah perintah kita secara menyeluruh? Kerana hanya apabila kita masuk dalam Islam secara menyeluruh, barulah kita ada kekuatan. Barulah kita ada kekuatan. Kalau kita hanya sekadar ambil Islam ni sikit-sikit saja. Apa maksud ambil Islam sikit-sikit? Kita rasa kita nak semayang, kita semayang. Baca Quran tak payah, tak apa. Itu sunat aja kita kata. Kita kata nak amal ayat Quran pula. Kita amal apa yang kita nak aja. Yang kita tak nak tu kata tak apalah. Tunggu dululah, tangguh dulu. Jadi apabila kita mengambil Islam sikit-sikit ini, maka sebenarnya kita berada dalam keadaan lemah. Nombor satu, Islam hanya akan hidup menjadi kuat di dalam diri kita apabila kita mengamalkan seluruhnya. Kafatan, secara lengkap menyeluruh. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni dia akan mempengaruhi kita, mengajak kita supaya apa? Supaya kita ambil sikit-sikit Islam, sikit-sikit je. Ambil yang kita nak aja, kita rasa nak kita buat, tak nak tak apa. Hari ni ada orang komplain, kenapa tak boleh sembahyang Jumaat? Kan? Tapi bila dia sembahyang Jumaat dia tak pergi juga. Kan? Ada orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, tapi bila dah 4 minggu tak pergi sembahyang Jumaat ni, dah banyak minggu tak pergi sembahyang Jumaat ni, dia rasa macam tak, lepas ni okeylah, dah ringan dah kan. Okey. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya serangan Ad-Duhaimah ini, serangan fitnah Ad-Duhaimah ini, fitnah yang gelap ini ialah serangan peperangan yang menyeluruh. Yang mungkin kadang-kadang dia tak ada peluru. Kita ingat kita tak berperang sebab kita tak ada peluru, tidak ada bom, tidak ada masuk penjara, kita duduk dalam keadaan aman damai di Malaysia contohnya, di Indonesia, di Thailand contohnya. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah kita diserang dalam aspek yang menyeluruh. Dan di sinilah kita lihat contoh tadi, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Ad-Duhaimah sebagai peperangan, dan Allah menggambarkan kita dalam ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 208. Bagaimana kita ni diserang dengan seluruh aspek. Seluruh aspek. Seluruh aspek. Dan bila seluruh aspek kita diserang dan kita tak perasan kita diserang. Kenapa kita tak perasan diserang? Ayat yang penghabisan tadi sebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah sesungguhnya bahawa syaitan ini, sekutu dia, iblis ni, Zionis ni, musuh-musuh yang nyata. Apa maksud musuh yang nyata? Kalau kita tak kenal, tak rasa mereka musuh, dan kita tak rasa mereka sedang menyerang kita, insya-Allah kita relax. Kita tak ada apa-apa. Kita rasa tak apa, sikit je. Kita dah tahu dah COVID-19 ni tak ada apa. Kita dah tahu trik dia macam mana. Macam mana nak menghindari daripada terkena virus ni, kita dah tahu dah. Kita dah makan dengan makanan yang sihat-sihat. Kita dah jaga kebersihan, tak ada masalah. Kita rasa kita tidak akan diserang lagi. Sebenarnya tuan-tuan, Ad-Duhaimah dia bukan virus ataupun peperangan-peperangan yang hanya 1, 2, 3, tetapi dia merupakan peperangan kepada atas Islam yang ada pada kita secara menyeluruh. Ini saya nak sebut pada malam ni. Iaitu contohnya, di dalam Islam, apa yang paling penting saya sebut tadi? Yang paling penting ialah hati yang hidup bersama ikhlas. Hati yang hidup bersama iman. Iman ni diserang. Kita sedar tak iman kita kena serang? Kita sedar tak iman kita kena serang sekarang? Kita sedar. Kita sedar tak bahawa pemikiran kita kena serang sekarang? Kita sedar tak bahawa ibadah kita sedang diserang? Ibadah kita sedang diserang. Apa contoh iman kita diserang? Iman kita diserang, contoh yang paling senang sekali, ialah kita lebih mengenal dunia kita daripada kita kenal Allah. Itu iman kita sedang diserang. Apa maksud kita kenal dunia lebih daripada kenal Allah? Kita kenal pekerjaan kita, bisnes kita. Kita kenal kawan-kawan kita. Kita kenal idola-idola kita, artis.
pemain-pemain sukan bola sepak dan sebagainya. Kita kenal semua. Tetapi kita tak kenal Allah. Apa buktinya? Kalau pemain-pemain kita, pasukan kita, JDT ke apa ke, contohnya kalah, kita boleh menangis, boleh sedih. Kita bengang, kita rasa marah, boleh hentak kerusi sampai pecah. Kalau kita tak boleh dapat untung pada hari ini dengan bisnes kita, kita kenal dengan bisnes kita. Kita tahu kita rugi, kita tahu kita silap. Kita boleh rasa sedih, rasa marah, rasa macam-macam. Kalau kita kehilangan sesuatu dalam bentuk duniawi, kita boleh rasa hati kita. Tetapi apabila kita semayang tak khusyuk, kita sedekah tak ikhlas, kita tak boleh rasa terima kasih pada Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa. Kita tak rasa yang kita tak bersyukur pada Allah. Kita tak rasa yang kita tak khusyuk. Kita tak rasa yang kita tidak benar-benar tunduk kepada Allah. Redha dengan apa yang Allah tentukan. Kita tak rasa. Kenapa? Iman kita sedang diserang. Hati kita sedang diserang. Bila hati iman kita sedang diserang dan kita tak perasan, kita tak tahu, ibaratkan kita berada dalam satu suasana yang gelap gelita, gelap gelita. Gelap gelita, tak tahu apa yang sepatutnya kita pegang. Bila kita berjalan, tiba-tiba kita jumpa satu, kita pegang dia. Rupanya yang kita pegang tu dunia. Bukan yang kita pegang itu ialah taqwa. Bukan yang kita pegang itu Al-Quran. Bukan yang kita pegang itu sunnah. Kita tak dapat beza. Tak dapat membezakan yang mana satu, al-haq wal-batil. Maka kita pun mencampur adukkan yang hak dan batil. Apabila kita dah berada dalam keadaan kegelapan ni, kita boleh pegang arak, kita boleh pegang yang haram. Pada masa sama kita pegang juga yang wajib, kita pegang juga yang sunnah. Itu maknanya ad-duhaimak, gelap gelita, tak nampak mana yang sebenarnya al-haq tadi benar, yang mana sebenarnya batil. Orang Islam, dia tak akan campur adukkan yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kita sedang diserang. Ini fitnah ad-duhaima. Dia adalah merupakan satu fitnah. Yang mana fitnah itu adalah merupakan satu perkara yang menyebabkan kita tak perasan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kegelapan hati kita gelap. Hati kita gelap. Kita boleh menangis kalau kita rugi dunia. Kita menangis kalau kehilangan sahabat-sahabat, orang yang kita sayang di dunia. Tapi kita tidak boleh menangis dosa kita, durhaka kita kepada Allah. Di depan Allah kita buat dosa. Kita tak boleh menangis. Padahal Allah bagi banyak pada kita. Nikmat, rahmat, rezeki Allah bagi banyak. Kita buat dosa dengan rahmat Allah. Allah bagi nikmat, duit, kita guna duit untuk berpoya-poya. Allah beri kita umur. Kita guna umur kita untuk bermaksiat depan dia. Ini kita tak perasan. Ad-duhaima, tak perasan. Dan bila orang tegur kat kita, kita tak nampak teguran tu. Maka jadilah kita orang yang lalai dengan kebaikan. Lalai daripada kebenaran Allah. Ini sifat yang ada pada hari ini. Sebab tu salah satu perkara yang diserang di sini, saya nak sebut di sini, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang fitnah ad-duhaima ini akan menampar setiap wajah, setiap muka umat Rasulullah ataupun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka salah satu yang digambarkan di sini fitnah hari ini ialah bagaimana mereka menyerang minda kita dan menyerang hati kita. Apa yang mereka serang? Mereka menyerang minda, iman kita dan hati kita. Dengan sebab minda yang dah serabut dengan serangan-serangan tadi, maka kita tak nampak. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan, yang kita tak perasan. Apabila berakhirnya Perang Dunia yang pertama, 1919 ataupun 1918. Pada tahun 1918 berakhirnya peperangan dunia yang pertama. Maka ketika itu mereka telah membuat the New World Order. Apa New World Order itu? Pada masa itu League of Nations. Mereka buat gabungan negara-negara yang menang. Maka pada ketika itu apa yang berlaku? Salah satu daripada perkara yang mereka rancang dan mereka buat ialah mereka nak memastikan bahawa mereka akan dapat penetrate, masuk ke dalam hati-hati kita. Maka ketika itulah, kalau kita tengok dalam sejarah, history, pada tahun 1918, Perang Dunia yang lebih kurang habis. 1919 tu kira fully tak perang dah. 1920.
Stesen TV yang pertama dibuat di Amerika. Stesen TV yang pertama. Tahun 1920. Apa yang dibuat? Pada masa itu mereka telah mengkaji bagaimana nak masuk ke dalam hati kita, minda kita tanpa dikesan. Ini duhai mak. Tanpa dikesan. Maka mereka telah mengkaji daripada tahun 1890-an sehingga masuk kepada tahun 1900 lebih, sampailah pada tahun 1920 stesen TV yang pertama telah dibuat di Amerika. Sebelum tu ada TV, tapi tidak ada stesen khas macam kita sekarang ni Hollywood lah. Maka pada ketika itulah kita lihat mereka mula mengembangkan metodologi untuk broadcast. Broadcast message yang dia nak sampaikan. Maksudnya serangan-serangan, peluru-peluru yang dia nak hantar tadi, dia menggunakan broadcast melalui TV pada masa itu. Tapi masa itu masih baru lagi, terlalu baru. Dan benda itu berkembang sehinggalah pada tahun 1960-an maka internet bermula. Sampailah ke sekarang. Sekarang dah 5G dah. Dia nak sebut kat sini, internet ni sebenarnya sudah ada sejak daripada tahun 1914 lagi, maknanya sejak dari peperangan dunia pertama dah ada dah. Tetapi dia tidak dalam bentuk yang kita tahu hari ini, dia dalam bentuk communication device untuk tentera-tentera. Dah ada dah. Teknologinya dah ada. Malahan pada lepas perang dunia yang pertama, teknologi 3D, kita panggil apa? Hologram bermula. Semua yang bersangkut dengan kita sebut ini sebagai broadcasting, hologram, TV, dan juga internet, intensif research dan intensif teknologi itu digerakkan bermula selepas peperangan dunia yang pertama secara intensif, sehinggalah pada peperangan tahun 1960-an. 1960-an, apabila 1960-an kita dapat melihat internet telah dibuat secara telah di-open kepada masyarakat sampailah ke hari ini. Kenapa saya sebut pasal ni, tuan-tuan? Kerana sebenarnya kalau kita lihat dalam kajian, bidang saya salah satu yang saya belajar juga sikit-sikit lah. Saya belajar sikit-sikit sini, sikit sana. Biomedical engineering, itu bidang saya. Medical engineering, kejuruteraan perubatan. Dalam satu kajian yang saya buat ketika saya masih belajar dulu, ketika itu, saya mendapati kajian-kajian yang dibuat oleh Universiti di Hartford, juga beberapa universiti yang lain berkenaan dengan wave, gelombang. Mereka telah membuat berbagai kesimpulan, antaranya mereka telah mengkaji bahawa setiap kali kita melihat TV, menonton TV, dan setiap kali kita aktifkan muka kita ni, kita melihat internet ni, macam inilah online ni. Setiap kali kita tengok itu, maka dia akan meningkatkan kadar gelombang alpha wave dipanggil. Jadi di dalam pemikiran kita ni, dia ada 7 gelombang. Infralow, ini satu gelombang yang paling rendah sekali. Kemudian ada delta wave. Delta wave ni macam kita tidur mati. Bila kita tidur mati, tak ada mimpi, tak ada apa. Memang letih sangat. Itu apa yang keluar daripada kita punya minda, pemikiran kita dan hati kita itu, sebab hati dan akal kita dia sinergi. Maka delta wave ni maknanya kita tidur, deep sleep. Deep sleep tak ada mimpi. Kemudian lepas tu theta wave. Theta wave ni ialah kita akan dalam keadaan tidur. Tidur yang atas kurang sikit daripada deep sleep, tapi tidur kita kuat juga. Deep meditation lah kalau kita panggil. Maknanya ada mimpi. Ada mimpi, tapi tidak diganggu. Nyenyak lah, nyenyak. Tidur nyenyak, tapi bukan deep sleep. Dan kemudian selepas itu dipanggil alpha wave. So alpha wave ni apa? Ini kajian sains. Saya sebut pasal sains dulu. Sebab kita hari ini lebih percaya pada sains daripada percaya kepada hadis. Kalau hadis tu kita tanya sahih tak sahih, dhaif ke, maudhu' ke, palsu tak palsu. Kalau hadis. Tapi kalau sains, kita kata tak apa, cakap sikit lah. Terminologi apa pun, terus boleh terima. Ini orang hari ni
bagaimana pekatnya kita berada di dalam duhaimak, fitnah duhaimak ini. Saya sebut tuan-tuan, saya belajar ni. Saya belajar, salah satu benda yang saya belajar. Dan saya kaji, saya buat kajian pada masa itu. Masa itu undergraduate, saya masih lagi peringkat Bachelor of Science. Saya kaji dia apa, alpha wave ni, didapati ketika kita menonton TV, ataupun ketika kita melihat internet ni, maka dia akan stimulate alpha wave. Apa alpha wave ni? Alpha wave ini ialah satu gelombang yang akan menyebabkan kita rasa seperti rehat. Resting. Kita akan rasa seperti tenang. Maknanya apa? Maknanya alpha wave ni ialah satu peringkat manusia itu berada di dalam keadaan subconscious mind. Minda di bawah sedar. Kita ada subconscious mind. Subconscious mind ni maknanya dia dah boleh berfikir. Dia dah boleh berinteraksi. Bawah daripada tu dipanggil meditation. Deep sleep dengan meditation tadi. Theta dengan delta tadi tu. Tu bawah. Alpha ni dia dah mula sedar. Dia dah mula boleh berinteraksi. Dia panggil subconscious mind. Lepas tu daripada alpha dia ada beta wave. Maknanya macam kita sekarang ni kita tengah berfikir. Ni kita tengah berfikir. Bila kita tengah berfikir maka beta wave akan keluar banyak. Jadi kalau kita letak plate kat sini, maka dia akan dapat kesan beta wave. Beta wave ni ada frekuensi di sendiri. Alpha wave dia ada frekuensi di sendiri. Delta semua ada frekuensi masing-masing. Jadi alpha wave ni ialah subconscious mind activated. Beta wave ketika conscious mind, ketika kita berfikir, macam mana sekarang ni, kalau kita dengar je tak berfikir, kita alpha wave. Sebab tu online ni keburukan dia apa, nombor satu, penceramah tak nampak yang dengar ceramah ni. Saya tak tahu macam mana keadaan dia. Saya hanya boleh rasa je. Saya nak cuba rasa je apa yang tuan-tuan rasa. Saya minta ke Allah, ya Allah, bagilah saya boleh rasa apa yang tuan-tuan rasa. Tapi saya tak nampak tuan-tuan tidur, tak tidur. Tapi kalau tuan-tuan tidur, katakan bukan tidur lah. Katakan tak berfikir, dengar je. Dengar je tu kan. Macam tak ada fikir, dengar gitu kan. Maka tuan-tuan akan stimulate, dipanggil alpha wave. Alpha wave ni subconscious mind. Tak sampai setengah jam, tak sampai 10 minit, tidurlah. Alpha wave. Tapi masih lagi masuk lagi. Tapi masih tidurlah. Baik. Jadi kalau kita berfikir, maknanya kita conscious, maka dia akan stimulate beta wave dipanggil. Beta wave ni ialah orang yang berfikir. Bila kita baca Quran, beta wave akan memancar. Bila kita berbincang, beta wave akan memancar. Bila saya bercakap ini dan tuan-tuan puan-puan berfikir, maka itu dipanggil beta wave akan, kalau kita taruh, kita boleh dapat beta wave banyak memancar. Dan kemudian selepas itu akan ada dipanggil gamma wave. Yang mana gamma wave ini ialah apabila kita berfikir dengan kritikal. Maknanya beta wave ni kita sedar. Kita berfikir. Tapi gamma wave ni ialah satu peringkat yang mana kita ni berfikir sampai ke peringkat metafizik. Kita boleh, contoh sebab tu kita tengok ada orang yang boleh guna fikiran aja, dia bengkokkan sudu. Pernah tengok? Gunakan minda ni. Dia tengok sudu, berlaku dia ujian-ujiannya. Orang yang punya gamma wave. Bila kita check, dia ada gamma wave. Dia boleh keluarkan gamma wave dia. So gamma wave ni dia boleh pergi ke metaphysics. Yang ini tak ramai orang faham lah. Tak ramai orang faham. Kita pun tak faham banyak sangat. Saintis pun tak faham banyak sangat. Yang inilah macam mana seorang ibu boleh merasai anak dia kesakitan walaupun anaknya berada di satu tempat yang jauh. Gamma wave. Gamma wave ni seorang yang boleh bercakap dengan orang lain walaupun orang itu tidak berada di depan dia. Dia boleh komunikasi. Setengah-setengah orang kata, dengar tabligh ada buat begitu kan. Ada orang kata, pelik. Tak pelik. Memang betul. Benda tu tidak mustahil. Gamma wave. Jadi, kita tengok dalam minda kita, dalam hati kita, dia ada banyak peringkat cara berfikir. Dan paling lemah sekali, iaitu, ataupun kita kata paling banyak pergerakan kita ni, contohnya jantung kita, berdenyut jantung kita ni tanpa kita fikir. Ini panggil subconscious. Minda bawah sedar. Darah kita berjalan, otot-otot kita bergerak tanpa kita berfikir. Jadi 80% daripada pergerakan kita subconscious mind. Jadi subconscious mind ni dekat mana? Theta. Alpha. Alpha tadi. Jadi sebab itulah apabila mereka mengkaji, syaitan ni mengaji, iblis mengkaji. Apabila diaktifkan hiburan, melalui hiburan di broadcast,
pergi ke TV dan pergi ke internet, maka ketika itu alpha wave, gelombang alpha akan stimulated. And rule of thumb dia macam ini je. Dia punya prinsip dia macam ini. Apabila kita berada di dalam keadaan subconscious mind, maka alpha wave akan keluar. Apabila kita berada dalam conscious mind, otak sedang terjaga berfikir, maka beta wave akan keluar. Jadi, cara kita nak dapatkan alpha wave, suruh dia duduk dalam subconscious mind. Baik. Jadi, dalam uji kaji yang mereka buat, dia reverse. Reverse macam mana? Dia stimulate alpha wave. Bila stimulate alpha wave, maka ketika itu dia dalam subconscious mind. Walaupun nampak dia tak tidur, tapi sebenarnya dia subconscious mind yang activate. Sebab itulah kita tengok, iklan-iklan, walaupun dibuat dalam masa beberapa saat saja. Berapa saat saja di dalam TV. Mungkin contohnya iklan Coca-Cola, KFC, contohlah. Kan? Berapa saat je. Keluar Coca-Cola sekejap. Keluar KFC sekejap. Hanya beberapa saat je. Tapi sudah cukup untuk masuk ke subconscious mind dia, minda bawah sedar dia, sehingga besoknya bila dia tengah hari, dia lapar, dia teringat KFC. KFC teringat. Tiba-tiba keluar, lama tak makan KFC. Macam tu. Ataupun tiba-tiba dia teringat, kalau ada Coca-Cola sedap padahal dia tak pernah makan minum Coca-Cola pun. Dia cuma tengok iklan aja. Kenapa? Kerana apabila iklan berlaku di TV, ataupun iklan berlaku di dalam internet tadi, dia akan masuk kepada alpha wave tadi, subconscious mind, mata dia, telinga dia, sebagai reseptor tadi, akan terima sensor tadi masuk, maka dia akan terus masuk ke subconscious mind, dan kita tak sedar. Kita dah terima dah Coca-Cola sebagai minuman yang sedap. Kita dah terima dah KFC sebagai makanan yang best. Walaupun KFC itu tak sedap sebenarnya. Contohlah. Kan? Marah nanti Sultan Johor. Cakap KFC tak sedap. Sedap KFC. Cuma tak sedap biryani lah. Biryani kambing. Kan? Nak sebut kat sini, maka mereka telah merancang daripada tahun 1920, mereka dah activatekan ni, program broadcasting ini, sehinggalah sampai pada 1960, TV dah advance, dan kemudian selepas itu ditambah dengan internet sekarang, dan internet pula dah jadi sampai peringkat dalam gadget yang kecil macam ini, maka mereka telah menguasai subconscious mind kita tanpa kita sedar. Sebab itulah contoh, kan, walaupun kita tak pernah hafal lagu, kita tengah sembahyang, Allahu Akbar, tengah sembahyang tiba-tiba kita ngantuk, subconscious mind kita. Ataupun tak ngantuk pun, kadang-kadang kita berarti tiba-tiba jauh-jauh ada orang nyanyi lagu P. Ramlee contohnya. Jauh nah. Kita tak minat P. Ramlee, tiba-tiba kita boleh nyanyi sama dengan dia. Ataupun ada orang buka lagu Siti Nurhaliza. Kita tak pernah hafal lagu tu. Tapi bila lagu tu ada, kita tengah sembahyang ni, kita boleh nyanyi sama dengan Siti Nurhaliza tu. Walaupun tak pernah hafal. Kenapa? Dia dah masuk dalam subconscious mind kita. Pernah berlaku tak? Saya yakin pernah berlaku. Jadi inilah kita lihat bagaimana peperangan Ad-Duhaimah ini, fitnah Ad-Duhaimah ini, dia bukan hanya fizikal. Dia bukan hanya kita nampak virus datang, ataupun senjata kimia datang, ataupun senjata biologi, ataupun senjata nuklear datang. Tetapi dia masuk sampai ke peringkat hati dan pemikiran. Dan apabila dia sampai peringkat hati dan pemikiran, maka ketika itu, kita kalau tidak ada iman, tidak ada takwa, tidak ada tarbiyah, proses tarbiyah yang betul, tidak ada zikrullah, kosong hati kita daripada zikrullah, tidak ada tafakur, kosong kita daripada tafakur kenal Allah, maka ketika itu kita akan hanyut berada dalam satu alam yang gelap, yang pekat kegelapannya itu, sehingga akhirnya kita tak boleh bezakan yang mana iman, yang mana kufur. Tak boleh beza. Walaupun kita tahu, kita hanya boleh beza bila kita duduk sedar dalam keadaan apa dipanggil? Dalam keadaan kita kata kita berfikir, barulah ni tak boleh ni. Tapi dalam keadaan biasa-biasa, kita tak boleh nak ikut. Kenapa? Sebab subconscious mind kita telah diracuni, telah diserang. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kenapa orang hari ini susah nak tinggalkan dosa? Kenapa kita susah nak tinggalkan dosa kita? Kadang-kadang kita dah tahu dah dosa tu tak bagus. Merokok susah nak tinggalkan dosa. Walaupun dah keluar sampai 4 bulan, dah keluar sampai 4 tahun. Kan? Kalau orang tabligh dah keluar. Walaupun kita qiyamul lail tiap-tiap malam, nak tinggal rokok susah.
Kenapa? Kita tahu rokok tak elok. Kita hisap rokok, anak-anak kita pun kena sama asap dia. Tapi tak boleh tinggal. Kenapa? Kerana subconscious mind kita, minda bawah sedar kita merasakan keperluan untuk berokok. Akibat daripada ia telah dicemari, diracuni dengan serangan-serangan yang kita nampak. Serangan-serangan yang ada secara mental, spiritual dan juga fizikal. Kita pun dah rasa dadah dia. Kita dah rasa dah dia punya bahan-bahan dia. Tak boleh nak buang. Sampai setengah-setengah ustaz kata apa? Kan? Orang yang isap rokok ni tak apalah. Biar, tak apa, makruh. Tak apa. Tuan-tuan, makruh ni keadaan yang Allah benci. Keadaan yang Allah benci. Kalau kita nak sayang, dapat sayang Allah, tinggal yang makruh. Walaupun tidak berdosa lah. Ini pandangan setengah ulama'. Setengah pandangan ulama' haram. Nak kata makruh. Kalau makruh pun kena tinggalkan. Di akhir zaman kita bimbang. Itu menjadi asbab nanti kita kalah dengan Dajjal. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Jadi apa, ke mana saya nak sebut di sini? Sebagaimana yang saya sebut semalam, bahawa salah satu perkara yang mereka nak buat dalam peperangan, peperangan sebelum Dajjal datang, dan bila Dajjal datang dia akan sambung. Saya akan cerita sekali. Ialah dikata apa? Dalam surat yang ditulis oleh General Albert Pike kepada Giuseppe Mazzini semalam saya sebut, dia kata apa? We shall unleash the nihilists and the atheists. Kita kena keluarkan, kena perbanyakkan orang-orang yang nihilis dan orang-orang yang atheist. Kenapa dia sebut nihilis dulu? Sebab nihilis ini orang yang pertama yang akan terjadi. Selepas nihilis, akhirnya dia akan di atheist. Semua orang nihilis, insya-Allah dia atheist. Dia atheist. Semua nihilis, dia atheist. Semua atheist tak semesti nihilis, tak semesti. Tapi semua nihilis, insya-Allah dia atheist. Kenapa? Kerana nihilis ini adalah manusia yang menolak semua agama, semua moral principle. Kerana dia telah duduk di dalam alam yang dikarang ataupun dicipta oleh Al-Masih Dajjal. So siapakah mereka yang nihilis ini? Kalau kita tengok di dalam surat ini, dikata apa? Dikata supaya apa? Kita nak banyakkan nihilis ini dan membanyakkan atheist ini, orang yang gelap pemikiran dia, hati dia gelap, maknanya berada dalam keadaan kegelapan yang pekat, supaya akan akan menjadikan suatu keadaan dipanggil social cataclysm. Social cataclysm iaitu satu keadaan bencana kemasyarakatan, bencana sosial. Cataclysm ini ialah merupakan malapetaka. Apa malapetakanya? Maka apabila masyarakat telah penuh dengan orang-orang nihilis ini, iaitu orang-orang yang tidak ada agama, bukan tak ada agama, dia menolak agama. Bukan tak ada agama. Sekarang ni atheist, orang yang tak ada agama. Yang ini dah banyak dah. Orang yang menolak, maknanya dia benci agama. Dia menolak agama. Orang-orang yang menolak agama ini dan menolak moral principles, maka orang ini ramai. Maka apabila orang ini telah ramai, maka akan berlakulah social and catalysm, iaitu sosial, akan berlaku satu, digambarkan peperangan yang besar. Dan apakah peperangan itu? Kita bacakan kat sini. Akhirnya dia kata akan terbentuk satu revolusi. Akan berlaku satu revolusi, revolusi yang mana kita akan bergaduh dengan golongan minoriti. Minoriti ni apa? Golongan-golongan anak-anak kita, golongan muda, golongan-golongan yang nampak macam moden, tapi rupanya dia telah addicted, dia telah ketagih dengan gadget-gadget ni. Ketagih dengan game. Saya buat kajian, dalam kajian saya tengok, apakah pengaruh contohnya game, e-sport ataupun internet, malahan apakah pengaruh TV kepada behavior manusia. Saya telah melihat di dalam apa yang saya kaji. Sebenarnya saya boleh bagilah pada tuan-tuan, nanti saya letak dalam saya punya timeline, dekat Facebook. Saya akan letaklah dia punya tu, bahan-bahan tu saya akan letak kat sana supaya tuan-tuan tengok. Kita dapati bahawa dia bukan hanya setakat ketagih dari sudut leka, lalai,
Kan? Abang ambil banyak masa main game dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia merosakkan otak. Otak rosak. Dalam scanning, dalam beberapa kajian, mereka telah scan otak-otak remaja 16 hingga 17 tahun. 16 hingga 17 tahun. Minta maaf, bukan 16 tahun, 16 hingga 17 orang. Dikaji, orang yang duduk dalam addiction ini, mereka scan dekat kepala, dia ada titik-titik putih. Dia ada titik-titik putih yang melambangkan neuron mereka rosak. Neuron mereka rosak. Jadi dia sampai ke fizikal. Dia bukan hanya sekadar mental, tapi fizikal, brain damage. Sehingga dia tidak boleh menimbangkan mana satu yang betul, mana satu yang ilusi, mana satu yang imajinasi, mana satu yang alam maya. Dia tak boleh bijak. Inilah. Dan akhirnya berlaku sampai peringkat, kalau kita tengok dalam media crime, cyber crime, sampai peringkat bunuh diri secara beramai-ramai. Di dalam ni, dia ada grup dia, bunuh diri secara ramai. Anak-anak kita ni. Sebab dia kata, mari kita cuba yang ini semua, kita buat. Maka dia orang bunuh diri secara beramai-ramai. Satu kes berlaku di Sarawak. Apabila budak ni umur 12 tahun, dia melihat Saddam Hussein digantung dalam ni. Dia tengok Saddam Hussein digantung. Bila dia tengok Saddam Hussein digantung, dia nak buat macam mana yang berlaku tu. Maka dia gantung diri dia dalam bilik seorang-seorang. Dia nak rasa apa yang Saddam Hussein rasa. Sebab apa? Dia tak dapat bezakan yang real dengan yang virtual. Yang alam maya dengan alam sebenar. Dia ingat dia berada di alam maya. Dia gantung diri dia. Macam mana boleh tahu? Mak dia panggil dia tak dengar, tak jawab. Senyap aja. Kan? Untuk makan tengah hari. Dia masuk dalam bilik, tengok anak dia dah mati, tergantung. Dia gantung sendiri diri dia. Ni budak umur 12 tahun di Sarawak. Ni kes 2-3 tahun yang lepas. Mungkin 4-5 tahun. Lama dah kes ni. Tuan-tuan rahmat Allah, begitu juga. Ada, dia panggil cyber suicidal. Jenayahnya, bunuh diri. Bunuh diri secara beramai-ramai. Menggunakan grouping. Ada juga cyber bully. Banyaklah. Kalau nak sebut crime ni banyak. Jadi sebut kat sini, ini adalah bentuk pengaruh-pengaruh serangan ke atas minda kita dan serangan ke atas hati kita yang menyebabkan berlakunya fitnah duhaima, iaitu kita berada dalam suasana yang gelap. Suasana yang gelap. Suasana yang pekat, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita mungkin tak terasa lagi. Sebab kita mungkin jenis orang sembahyang, jenis orang berfikir, jenis orang boleh bekerja. Kita level-level kita ni umur 40-an, 50-an ni ataupun 30-an ni yang terikat dengan ceramah-ceramah kuliah ni, dia boleh berfikir. Tapi orang biasa-biasa ni yang di luar sana ni, sampai peringkat mereka ni menjadikan itulah hidup dia. Jadi inilah yang digambarkan bahawa bila Rasul gambarkan kepada kita, dia kata apa? La tada'u ahada min hazihil ummah illa latamathu latmatan. La tada'u ahada. Tidak akan tersisa walaupun seorang daripada kalangan umat aku ataupun umat ini, sehinggalah mereka itu ditampar, ditumbuk-tumbuk muka mereka. Jadi semua orang kena. Saya pun kena juga. Siapa yang tak ada handphone? Angkat tangan. Semua orang ada handphone. Kalau tak ada handphone, tak boleh tengok kita punya online ni. Siapa yang tak ada laptop? Kalau tak ada tengok dekat handphone, tengok kat laptop. Semua ada. Maka semua kita sedang diserang. So apabila kita telah menjadi addicted, ketagih dengan apa yang ada di sini, maka peluru tu dah masuk dah dalam hati kita. Mungkin hati kita ni parah atau tak parah. Kalau orang tu dia boleh kontrol lagi, contohnya dia tak addicted dengan game. Dia tak addicted, dia dah main dah. Dah main ni dah kena lah, dah cedera dah. Kalau siapa yang main game dah cedera dah. Dah cedera dah. Siapa yang addicted, dia dah nak mati dah. Kalau kita nak bayangkan fizikal. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut ni agak kasar. Tapi nak sebut, inilah hakikat fitnah ad-duhaima. Yang mana fitnah ini sedang membina manusia nihilis. Iaitu manusia yang tidak akan berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah dalam hidup dia. Kita jangan main-main. Kita ingat, kita berkata dalam ni ada banyak Quran, dalam ni ada banyak benda-benda baik-baik. Ketahuilah. Apabila kita buka benda ni, kalau kita tidak benar-benar, di luarnya ada Quran, ada zikir,
ada kekuatan-kekuatan ilmu, ada kekuatan suasana-suasana lain, maka kita akan mengaktifkan, kita akan mengaktifkan alfa wave, gelombang alfa yang akan menjadikan kita semakin lama semakin lalai, semakin lama semakin lalai, semakin lama semakin lalai. Dan akhirnya apabila kita telah berada dalam keadaan kelalaian itu, maka kita akan termasuk dalam fitnah ad-duhaima ini. Dan apakah kesannya? Apakah kesan setelah kita termasuk di dalam fitnah ad-duhaima ini, kita sampai peringkat tak boleh kontrol dah. Kalau orang meeting tu mesti nak pegang juga. Kalau satu hari tak tengok WhatsApp ni menggigil. Kalau satu hari tak tengok telefon ni menggigil. Mesti ada. Sebab tu kita hari ni tak risau sangat kita dikurung. PKP ni tak risau. Kenapa tak risau? Sebab kita rasa keperluan kita dipenuhi. Apa keperluan kita? Bukan makan minum. Makan minum kita tak kisah. Setakat tak pergi mengetih dekat kedai mamak, tak kisah. Setakat tak main bola, okey lagi. Tapi tidak tengok TV, tidak tengok movie, tidak tengok telefon, tidak main WhatsApp, tidak main game. Ini dia keperluan. Dia dah jadi keperluan kepada jiwa kita. Keperluan kepada pemikiran kita. Apabila ia telah menjadi satu keperluan, menjadi satu dasar asas kepada kehidupan kita, kita nak hidup, mesti ada movie, mesti ada TV, mesti ada hiburan. Kita nak hidup, mesti ada game. Maka ketika itu, kita telah tercebur ke dalam fitnah ad-duhaima, fitnah gelap gelita. Ini hakikat yang cuba diterang oleh ramai para ulama kita. Tapi mungkin para ulama kita mungkin tak belajar biomedical engineering agaknya. Bila saya tengok-tengok, ya Allah, rupanya ini dia. Ini dia rupanya. Perkara yang sebenarnya menghantui, yang menjadikan hati kita gelap, pemikiran kita gelap. Dan kemungkinan besar selepas ini memang ada fizikalnya. Ketika mana fizikal? Apabila Dajjal keluar nanti. Apabila Dajjal keluar nanti, maka dia akan disambung dengan sihir. Bukan lagi sihir ni. Ini dah tak ada dah. Pada masa tu, ini tidak lagi jadi sebagai nombor satu. Yang nombor satu ialah fizikal kita susah. Mungkin ketika itu kita haus, kehausan, kelaparan, kesakitan, ketakutan. Kita berada dalam keadaan ancaman. Kita takut kehilangan dunia dan sebagainya. Ketika itu datang Dajjal, dia menggunakan sihir dia. So, apa maksud sihir? Sihir ni ialah dia mengaktifkan subconscious mind dia. Saya juga ada mengkaji tentang hipnotis, tuan-tuan. Saya mengkaji tentang hipnotis. Saya ada banyak buku. Saya ada berapa buku saya beli tentang hipnotis. Lama dah. Dah banyak tahun dah. Saya kaji, saya tengok macam mana hipnotis ini boleh berkesan dan berjalan. Apa rahsia hipnotis, tuan-tuan? Supaya kita tidak terkena hipnotis. Rahsia hipnotis ini ialah apabila kita berada di satu peringkat di antara minda sedar, conscious mind, dengan minda tidak sedar, subconscious mind. Katakanlah ini suasana sedar, suasana tidak sedar. Maka di antaranya tu dia ada satu garisan. Ada satu gap, ada satu ruang di antara sedar dengan tidak sedar. Maka apabila dia menguasai ruang itu, maka dia boleh masuk ke dalam alam tidak sedar dan dia boleh bagi arahan kepada orang tadi di alam yang subconscious tadi, sehingga orang tu akan ikut dan ingat apa sahaja yang disebut pada masa itu. Contoh, katakanlah kita ada, apa nak contoh sini? Katakanlah kita ada bandul, bandul, ting tok gitu kan, ting tok gitu kan. Kalau dulu ni pakai bandul, sekarang tak pakai bandul dah. Dia ada strategi hipnotis sudah semakin canggih sekarang. Dulu kita tengok macam nak pukau. Dia bukan pukau. Dia bukan sihir. Dia pintu masuk kepada sihir. Dia bukan sihir. Sihir advance lagi. Jadi hipnotis ni contohnya, katakanlah kita disuruh, okey, tengok ni katalah ni bandul. Kita pun tengok kan. Apabila kita mengikut dia, kita ada ikut pattern. Mata kita ikut tu, maka otak kita pun bersama, ikut. Bila otak kita sama, ikut, maka kita akan mula memasuki alam subconscious. Maknanya kurang sedar. Mula-mula kita perhati, kita akan perhati dengan betul-betul. Kita tengok anak jari tu ataupun bandul tu, tengok betul-betul. Kita sedar. Lama-lama kita relax. Kita penat, kita relax. Maka ketika relax, kita dah mula nak masuk kepada subconscious mind.
Bila nak masuk aja subconscious mind tu, dah akan pop gitu, maka kita pun dah termasuk ke dalam subconscious mind. Dan ketika dia buat pergerakan itu, maka dia akan cakap, dia akan bagi suggestion kepada kita. Suggestion itu mula-mula conscious mind. Dalam keadaan minda sedar. Kamu akan rasa ngantuk, kamu akan rasa ngantuk. Saya pun boleh buat boleh buat ngantuk ni. Kamu akan rasa ngantuk, kamu akan rasa lelap, rasa rehat, tenang. Dia akan suruh kita ikut. Kita pun ikutlah. Tapi kita gelak lagi sebab kita masih lagi lama-lama nanti kan, bila kita dah mula mengikuti kata-kata dia itu, maka sampai satu peringkat dia akan snap gitu, maka ketika itu semua yang dicakap akan masuk ke subconscious mind, direct ke subconscious mind. Pada masa itu kita telah terhipnotis. Maka kita akan ikut apa cakap dia, walaupun kita sedar. Kalau dia kata yang ini adalah bola yang paling berat di dunia, maka kita angkat, tak boleh angkat jadi berat. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana kita gambarkan serangan-serangan tadi yang berlaku daripada TV, daripada internet tadi, dia menuju ke arah situ. Dan di mana Dajjal datang, dia bukan main hipnotis dah. Hipnotis ini sekarang. Dajjal dia akan masuk kepada sihir. Apa maksud sihir? Dengan kelemahan kita yang berada di alam yang gelap tadi, dengan kita punya garisan di antara conscious mind dengan subconscious mind ni, mula-mula sikit aja. Tapi lama-lama dia makin besar. Dia punya gap makin besar. Apabila kita latih dia, sebab tu seorang yang dah biasa kena hipnotis, dia akan mudah terhipnotis. Seorang dah biasa kena hipnotis, dia dah izinkan diri dia untuk dihipnotis, lama-lama tak payah buat apa pun dia terhipnotis sendiri. Jadi apabila garisan subconscious mind dengan conscious mind itu telah bertambah besar, maka ketika itu Dajjal datang, dia akan masuk ke dalam minda sedar, terus dibawa kepada minda separuh sedar, bawah sedar. Dan ketika itulah sihir berlaku. Dajjal akan datang bersama sihir. Maka dia akan lihat, kita akan nampak hujan turun. Kita boleh nampak hujan turun. Dan dengan hujan yang turun itu, kita boleh nampak air turun, dan kita boleh ambil cawan tadah, dan kita boleh nampak air penuh, padahal tak ada air pun. Kita akan nampak air turun, kemudian kita boleh minum, dan kita rasa kenyang. Sebab apa? Sebab subconscious mind kita telah mengarahkan kita, mengatakan ini air dan ini kalau minum kenyang, padahal kita tak kenyang pun. Itulah dimaksud dengan sihir. Jadi dia telah menguasai conscious mind kita dan subconscious mind kita, dua-dua dikuasai, dia masuk terus dalam otak tadi tu, maka ketika itulah kita akan tersihir. Maka dia akan bagi makan. Kamu nak makanan, dia boleh bagi makan. Bagi makan, banyak makanan. Orang akan makan sampai kenyang-kenyang perut. Tapi sebenarnya hanya subconscious mind dia. Sebenarnya dia tak kenyang pun. Dan inilah perkara yang sebenarnya kita nampak dalam TV dan movie. Kadang-kadang ada cerita-cerita berkenaan dengan ini. Ini gambaran-gambaran mereka. Sebab mereka nak buat brainwashing kepada kita. Supaya kita boleh terima keadaan-keadaan demikian. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila dalam keadaan kemarau, maka nampak hujan turun. Nampak rumput naik. Maka adakah rumput naik sungguh-sungguh, hujan turun sungguh-sungguh? Semua sihir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa maksud sihir? Sihirnya adalah ilusi. Ilusi. Suatu yang kita nampak macam di TV. Kita tengok ada pokok, kita tengok ada air. Tetapi tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Jadi inilah senjata yang akan diteruskan oleh Dajjal apabila dia datang dalam keadaan fikiran kita, hati kita dah bersedia untuk disihir. Sebab itulah bagi mereka yang berada di dalam tarbiyah Islam, menghidupkan Al-Quran, menghidupkan zikrullah, menghidupkan munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya hidup, maka ketika itu sihir tidak akan mampu untuk masuk ke dalam diri dia. Kerana subconscious mind dia kuat, telah diisi dengan iman kepada Allah, telah diisi dengan zikrullah, telah diisi dengan Al-Quran, subconscious mind dia. Dan conscious mind dia juga telah diisi dengan zikrullah dan Quran. Ini yang real, yang sebenar. Maka ketika itu sihir datang, dia akan melihat apa yang sebenarnya Allah akan buka kepada dia. Dan sebab itulah di sini kita nak kena tengok, Ad-Duhaimah itu Allah merupakan satu fitnah yang sedang melanda. Dan kita nak tengok hari ini,
Dan kita akan melihat pada hari ini bagaimana diri kita, anak-anak kita, keluarga kita telah menjadi kan mangsa-mangsa serangan ad-duhaima. Yang merupakan salah satunya ialah serangan dalam bentuk brain wave tadi, brainwashing tadi, dan juga dalam bentuk hati. Yang fizikal, memang fizikal tu serangan. Biologi ni pun serangan juga. Jadi dia bukan satu. Sebab tadi keseluruhan. Jadi yang paling susah sekali, ini dah ni, hati kita ni. Dengan pemikiran kita. Ini yang paling susah sekali untuk kita tahan. Kerana itu kata Rasul, semua, tidak ada seorang pun, melainkan semua tidak ada yang tersisa akan terkena dengan fitnah ini. Sebab tidak ada orang yang tidak ada ni. Tidak ada orang tak ada ni. Kalau tak ada ni pun, dia ada TV. Adakah orang tak pernah tengok TV sekarang? Sebab tu kita tak rasa tengok TV, cerita tu, kita tak rasa. Sebab dia telah menjadi satu yang menguasai kita punya hati kita. Baik, ada soalan dekat sini, tanya macam mana kita nak menghadapi ketagihan handphone. Jadi nak menghadapi ketagihan handphone ni, kita nak tanya dulu. Berapa lama dah kita bersama dengan handphone? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 10 tahun? Baik, nak sebut kat sini. Senang susahnya kita ketagih handphone ni. Kita tengok berapa dalamnya handphone itu telah penetrate dalam subconscious mind kita. Signal tu dah masuk dalam subconscious mind kita berapa dalam. Dalam hati kita ni berapa dalam. Dan subconscious mind kita ini sama ada dikuasai oleh signal-signal cadangan-cadangan daripada ini ataupun cadangan-cadangan daripada Quran. Daripada Quran. Cadangan daripada Quran. Kita baca Quran, maka dia akan menghilangkan satu-satu benda ni. Bila kita berzikir dengan zikir yang benar, bacaan Quran dengan bacaan yang benar, insya-Allah dia akan buang rawasib tadi. Karat-karat jahiliah tadi yang masuk tadi, dia akan buang satu. Tapi nak kena baca dengan betul. Nak kena ada cara dia, ada proses dia. Dia bukan setakat baca Quran macam gitu aja, tapi dia kena baca dengan tartil, dia ada tadabbur, dia ada perkara-perkara adab-adab yang kita kena lalui. Jadi sebab itulah di sini insya-Allah kata Imam Al-Banna rahimahullah, dia kata apa? Masa adalah sebahagian daripada rawatan. Masa adalah sebahagian daripada rawatan. Baik, bagaimana kita nak merawat dalam ad-duhaima ini? Malam ni saya nak bagi satu formula insya-Allah yang kita dapat daripada huraian-huraian para ulama kita yang telah mengkaji, yang telah duduk di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh lari daripada kembali balik kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari. Penyelesaiannya ada di situ. Penyelesaiannya ada di Quran, penyelesaiannya ada daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat situlah. Macam mana moden kita, macam mana pandai kita, bijak kita, penyelesaiannya lah patah balik kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madrasah tarbiyah Rasul ni maknanya apa? Sekolah pendidikan. Maknanya kita bukan nak belajar dari sudut dia punya apa? Dia punya teori. Teori dah banyak dah. Ustaz-ustaz bagi teori banyak dah dalam YouTube, di dalam ceramah-ceramah. Ustaz bagi teori banyak dah. Tapi mana satu teori yang kita boleh amalkan? Ataupun mana satu daripada perkataan-perkataan yang ada itu yang boleh jadi sebagai bahan kita nak proses diri kita. Itu yang penting. Jadi sebab itulah di sini kita nak tengok pada malam ini sikit. Bila saya dah cerita sedikit kepada tuan-tuan berkenaan dengan serangan ad-duhaima ini, maka kita tengok salah satu daripada tajuk yang penting, perkara yang menjadi tunjang kepada kekuatan Islam, iman kita ini, ialah kita mengenal Allah. Saya dah sebut dah. Rasul pun menggambarkan kita mengenal Allah. Dan disebutkan kepada kita di sini, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu semuanya dalam keadaan mengenal Allah. Jadi sebab itulah macam mana cara kita nak keluarkan diri kita daripada kegelapan ad-duhaima ini, fitnah ini. Peperangan-peperangan ke atas jiwa kita, peperangan ke atas pemikiran kita. Akal kita diserang, hati kita diserang. Dan juga fizikal kita diserang. Sekarang diserang dengan virus. Tak lama lagi mungkin diserang dengan conventional war. Kita pun tak tahu. Wallahu alam. Jadi macam mana? Maka kita kena menghidupkan
Salah satu perkara yang pertama sekali, kita kena menghidupkan pemikiran kita ataupun otak kita ni supaya boleh berfikir dengan betul. Dan pemikiran yang boleh berfikir dengan betul kita sebut sebagai tafakkur. Tafakkur yang macam mana? Sebelum ni saya telah pun sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian berkenaan dengan istighfar. Istighfar yang macam mana? Tuan-tuan dah buat belum? Saya harap tuan-tuan buat dah. Kalau siapa yang tertinggal kuliah tersebut, tolong tengok cek balik siri berkenaan dengan istighfar yang saya dah masuk di dalam salah satu daripada kuliah tersebut. Saya tak ingat siri ke berapa. Tuan-tuan, ilmu yang diberi wajib diamalkan. Tambahan lagi, ilmu itu ilmu yang nak membina diri kita, tarbiyah. Ilmu yang nak mengislah diri kita, memperbaiki diri kita. Wajib diamalkan, bukan sunat. Walaupun nampak macam sunat, dia bukan sembahyang fardu, tapi sebenarnya wajib. Sebab itulah istighfar. Walaupun kita istighfar sekali, sehari, tapi istighfar itu penuh dengan adabnya, menyesal dan berhenti daripada maksiat, maka istighfar itu akan berbarakah pada hari tersebut. Sebab itulah contoh istighfar yang saya sebut lepas, kita mulakan dengan pagi-pagi. Bangun-bangun tidur, kita istighfar dah. Selain daripada kita baca doa Alhamdulillah sebagainya, kita istighfar. Dan istighfar ni bukan hanya sekadar istighfar yang banyak, tapi kita penuh dengan istighfar yang ada adabnya. Iaitu, yang pertama sekali kita sebut apa? Kita sebut istighfar itu mestilah istighfar yang di mana dalam hatinya ada penyesalan. Dan bukan saja penyesalan, dalam hatinya rasa tak mahu dah buat apa-apa yang dikata dosa tadi, tetapi dia pun tinggalkan, berhentikan dosa. Maka istighfar yang benar begini, dia akan menjadi barakah. Baik. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya nak cuba ambil masa sikit untuk cerita tentang berfikir untuk kenal Allah. Ulama membahagikan bahawa ketika sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu duduk di dalam proses tarbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terbagi kepada dua kategori. Ini dari sudut berfikir untuk mengenal Allah. Dia berfikir ada banyak, tapi kita akan bincang ini hanya berfikir untuk kenal Allah. Sebab apabila kita berfikir untuk mengenal Allah, maka pada ketika itu kita akan buat satu bentuk kita kata pertahanan. Pertahanan daripada serangan ad-duhaimah ini. Serangan yang gelap gelita ini. Hati kita gelap, fikiran kita gelap. Ini ma'rifatullah ini, bila berfikir untuk kenal Allah, maka dia akan ada cahaya. Dia akan cahaya, maka segala yang gelap-gelap itu akan keluar. Akhirnya yang tinggal cahaya sahaja. Maka sahabat-sahabat terbahagi kepada dua. Tafakkur ada dua macam. Yang pertama sekali disebut tafakkur dengan at-tasdiq wal iman. Iaitu tafakkur dengan membenarkan dan dengan meyakini. Benarkan dan meyakini. Yang kedua, tafakkur disebut musyahadah. Iaitu tafakkur orang yang boleh menyaksikan. Dan tafakkur orang yang boleh mendapatkan kenyataan. Macam apa maksud dia? Yang pertama tuan-tuan, tafakkur yang berdasarkan kepada percaya dan iman. Maknanya kita nak mengambil iktibar. Jadi maknanya kita berfikir. Kalau kita nak duduk dalam tarbiyah, nak mendidik diri kita, maka kita kena berfikir. Yang pertama sekali, orang-orang yang duduk dalam tarbiyah ini ialah mereka yang disebut salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ataupun mutarabbi, orang yang duduk di dalam tarbiyah. Maka orang ini, bila cara dia berfikir, ialah berdasarkan kepada apa yang dia yakin. Apa yang dia yakin? Dia berfikir berdasarkan kepada iman dia, kepercayaan dia, keyakinan dia. Apa yang dia percaya. Contoh, orang-orang yang berfikir begini, yang ini peringkat yang pertama. Iaitu, dia akan sentiasa melihat makhluk. Melihat perkara-perkara yang ada di depan dia. Dan kemudian, dia akan hubungkan dengan Khalik. Dia akan hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang pertama. Maknanya dia melihat burung. Dia hubungkan burung itu dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Dia melihat anak-anak. Dia melihat rumah. Dia melihat kereta. Dia akan hubungkan. Ini adalah merupakan penciptaan Allah. Dia akan hubungkan dengan kekuasaan Allah. Ini berfikir yang pertama. Berfikiran yang kedua ni, tafakkur yang berdasarkan daripada penyaksian ini pula, ini diberi pada golongan yang disebut sebagai majazub, iaitu golongan-golongan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah daripada sahabat-sahabat ataupun setengah daripada kita, mungkin dia tak ada ilmu yang banyak,
Tapi Allah bagi satu anugerah pada dia. Apa anugerah dia? Dia boleh kenal Allah. Ini tak ramai orang ada lah. Sikit je, 1-2 orang agaknya. Maknanya dia bukannya belajar apa, tapi dia boleh kenal Allah. Dia boleh melihat Allah dengan hati dia, mata hati dia. Ada orang yang begitu. Ini orang yang Allah anugerahkan. Dia disebut majzub. Iaitu orang yang boleh mengenal Allah tanpa diajar. Allah bagi kat dia. Dengan perasaan dia, dengan rasa hati dia, dengan pemikiran dia, dia dah boleh kenal Allah dah. Ini orang yang memanglah orang yang dianugerah, diterpilih. Ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang macam tu. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni pun ada berperingkat-peringkatnya. Ada yang peringkat Siddiq. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni antara orang yang Allah SWT beri kepada dia. Kan, satu kekuatan, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diajar iman. Sebab tu dia membenarkan terus dia terima. Ini antara ada orang setengah-setengah dia begitu. Macam kita ni mungkin orang yang kedua tu lah, yang pertama dia lah, salikin. Baik. Jadi orang yang begini ni, macam mana cara dia berfikir untuk mengenal Allah? Dia bukan perlu makhluk. Tetapi bila dia melihat makhluk, dia tahu Allah yang menjadikan. Bukan dia tengok makhluk baru nak teringat Allah. Maknanya dia ingat Allah dulu. Dia kenal Allah dulu. Dia nampak dengan mata hati dia Allah dulu. Kemudian tengok makhluk, ya Allah jadikan. Tengok makhluk, Allah jadikan. Dia tahu Allah, dia kenal Allah dulu sebelum kenal makhluk. Ini orang yang disebut orang-orang yang dianugerahkan oleh majzub, orang-orang yang menyaksikan. Dia telah menyaksikan Allah. Hati dia telah boleh merasai Allah. Allah bagi dia. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi contohnya macam mana? Contohnya orang-orang yang macam kita ni, yang baru nak berjalan, nak kenal Allah ini, maka bila kita melihat sesuatu, contohnya kita lihat satu makanan. Apa makanan yang sedap? Katakanlah biryani, biryani kambing, katalah. Kita tengok biryani kambing. Jadi bila kita tengok biryani kambing, contohnya, maka bila tengok biryani kambing itu, dia boleh relate, dia boleh kaitkan dengan daripada maklumat-maklumat yang dia dapat daripada kawan-kawan dia yang dia percaya, daripada mungkin ada tulisan-tulisan, dia tahu. Ini dibuat daripada beras basmati, ini dibuat daripada kambing yang sekian-sekian, ini dibuat daripada bahan sekian-sekian. Dia tahu apa kandungannya. Jadi apabila dia tengok nasi biryani tadi, maka dia boleh tahu apa bahan-bahan dia. Daripada informasi yang dia dapat daripada kawan-kawan dia dan sebagainya. Ini orang yang salikin, orang yang nak kenal Allah dengan melihat makhluk, baru dia nampak ataupun baru dia kenal Allah. Kemudian orang yang majzub ini pula, sebelum dia melihat roti ataupun nasi ataupun apa yang kita kata makanan tadi, nasi biryani tadi, sebelum dia melihat biryani tadi, dia dah jumpa dah tepungnya, nasi tepung rahsianya, rempah rahsianya, ada dia punya berasnya, dia dah jumpa dah bahan-bahan tu. Dia dah tahu dah bahan-bahan tu, dia dah jumpa semua. Kemudian baru dia nampak nasi biryani yang dimasak. Maka bila dia tengok nasi biryani masak, dia dah tahu dah nasi ini dibuat daripada ni, dia tahu dah. Ini contoh. Contoh. Jadi orang yang majzubin ini, maka apabila dia melihat sesuatu, dia dah jumpa Allah dulu dalam hidup dia. Dia dah kenal Allah dulu, baru dia nampak makhluk. Maka dia kata, makhluk ni ada kerana Allah jadikan. Dia bukan tengok makhluk baru teringat Allah. Macam mana kita, salikin. Baik. Untuk kita bagi lagi mudah, contohnya, kita tahu, yang masak nasi itu, tukang masaknya nama Nuha contohnya. Tukang masak nama Nuha. Nur Nuha katalah tukang masak dia. Maka, orang yang salikin, orang yang dalam tarbiyah dan berjalan ini, maka bila dia nampak nasi tu daripada maklumat dia dapat, daripada pamphlet yang dapat, dia baru tahu, ini nasi ni yang masaknya Nuha. Tukang masaknya Nuha. Jadi tengok nasi baru dia kenal Nuha. Tapi kalau sekiranya yang majzub ini, orang yang telah dianugerahkan Allah ini, dia dah kenal tukang masak dulu sebelum dia kenal nasi dia. Dia dah kenal tukang masak dah. Maknanya, dia dah kenal lah Nuha ni macam mana orangnya, cara masak dia macam mana, kemahiran dia, pengalaman dia, ilmu dia. Jadi bila dia tengok nasi je, dia dah tahu, ini Nuha punya perbuatan. Ini Nuha punya perbuatan. Jadi dia bukan tengok makhluk baru nak nampak,
pencipta dia. Orang yang salikin, orang duduk dalam tarbiyah. Ini dia sudut makrifat. Kita nak kena latih ni supaya kita keluar daripada duhaimak ni, fitnah duhaimak ini, fitnah yang gelap ini. Bila kita melihat sesuatu, kita kena melihat dia dan kemudian kita kena hubungkan, ikatkan dengan Allah. Tengok gunung. Tengok gunung besar, kuat, indah. Kita berkata Allah yang menjadikan, yang maha hebat, maha pencipta, maha berkuasa, maha menghendaki. Ya Allah, engkaulah yang maha bijaksana. Kita tengok sesuatu, kita hubungkan dengan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Ini adalah orang yang tafakur, salikin tadi. Maka orang yang begini, Allah akan lindung dia daripada fitnah-fitnah ini dengan Allah memberikan cahaya kepada dia. Maka dia akan dapat cahaya-cahaya tadi. Baik. Zaman kita sekarang ni, bukan ada dua jenis manusia ni je. Yang pertama salikin dan yang kedua majzubin tadi. Dia ada satu lagi, oleh kerana kita berada di dalam keadaan sedang diserang sekarang, kita duduk dalam golongan, ada satu lagi golongan disebut mahjubin. Mahjubin ni apa? Golongan yang terdinding, yang terhalang. Jadi akibat daripada fitnah ad-duhaimak ini, menjadikan orang Islam hari ini terhalang daripada mengenal Allah. Terhalang daripada memahami hakikat Islam. Terhalang. Walaupun dia dah nampak benda ni benar, Islam ni benar, Islam ni betul, tapi tak boleh nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Sebab ada sesuatu yang menghalang. Jadi kita lihat bagaimana cara orang yang mahjubin ini berfikir, tafakur. Sebab orang mahjubin ini dia berfikir juga. Dia bukan tak berfikir. Cumanya dia terhalang daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana dia berfikir? Contohnya dia tengok nasi biryani tadi. Dia pergi ke satu tempat jumpa nasi biryani. Maka dia tak kisah apa yang ada dalam nasi biryani tu. Dia tak kisah. Dan dia tak kisah juga siapa yang masak. Yang penting dia boleh makan. Jadi orang yang mahjubin ini, bila dia melihat sesuatu, dia akan berfikir untuk keperluan dia. Keperluan hidup dia aja. Apa yang dia gemar, apa yang dia nak, apa yang dia suka. Maka ketika itulah dia tidak akan bertemu Allah dalam pemikiran dia, dalam tafakur dia. Bukan tak berfikir, dia berfikir tapi terdinding. Terdinding dengan bagaimana dia hanya mengutamakan kegemaran dia, apa yang dia nak. Contoh. Orang yang salikin, orang yang duduk dalam tarbiyah, dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengenal Allah. Contohlah, kita kata dia melihat gunung, dia tengok gunung. Maka bila dia tengok gunung, dia akan nampak gunung ni cantiknya, indahnya, besar, hijau. Kan? Maka bila dia melihat gunung, maka dia akan teringat pencipta gunung. Dia akan teringat, kalaulah benda ni besar, tentu Allah ni maha berkuasa, Allah ni maha pencipta, Allah ni maha hebat. Dia nampak pencipta dulu. Dia nampak pencipta. Ini cara orang yang berfikir nak kenal Allah. Mesti macam itu. Bila dia tengok sesuatu, dia nampak gunung hebat semua, maka dia pun nampak Allah yang mencipta. Tapi orang yang mahjubin, orang yang terdinding, macam mana cara? Ini kebanyakan daripada manusia pada hari ini yang diserang dalam fitnah ad-duhaimak ini. Dia tengok gunung yang sama, gunung yang indah, yang besar, gunung yang hijau dan sebagainya, kukuh. Tapi yang dipikir, macam mana gunung ni nak jadi duit? Macam mana nak tukar gunung ni boleh dapat duit? Dia tengok gunung, dia kata, ni ada pasir ni, boleh jual pasir. Nampak duit dulu. Dia tengok gunung dengan hutan yang indah, dia nampak, ni balak ni, banyak ni. Kalau kita dapat buat balak ni, boleh banyak duit kita ni. Boleh minta kat tuanku ni. Contohnya. Jadi yang dia nampak ialah orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang berada dalam duhaimak, yang kegelapan fitnah tadi, ialah apabila dia melihat sesuatu makhluk yang ada di dalam diri dia hanya fikir macam mana dapat manfaat daripada makhluk itu. Setakat fikir yang itu je. Macam mana dapat manfaat? Contoh lagi satu, contohnya apabila seorang yang salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah ini, apabila dia melihat laut, katalah pergi ke laut pula. Dia melihat laut yang terhampar, biru, hijau, nampak cantik, hebat. Maka dia pun merasai kebesaran Allah. Dia jumpa pencipta, dia kata, Ya Allah, engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang, engkaulah yang maha kuat, maha cerdik. Dia nampak pencipta, sifat-sifat Allah tu. Tapi golongan mahjubin ini, golongan yang telah terdinding hati dia, pemikiran dia oleh duhaimak ini, maka dia akan melihat laut yang terhampar tu, dia tak nampak laut, pencipta laut.
Yang dia nampak apa? Oh, ini banyak ikan. Ini banyak sotong ni. Macam mana cara nak tangkap ikan, nak tangkap sotong supaya dia boleh makan, supaya dia boleh jual, dapat duit, kaya. Supaya dia sampai sesuatu yang dia gemar, yang dia seronok. Ya, untuk manfaat dia sahaja. Maka dia terdinding, terhalang daripada untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah berfikirnya orang-orang yang terdinding ini, mahjubin ini, ialah berfikir untuk dapat manfaat dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bila dia berfikir untuk mendapat manfaat dunia, maka berfikir itu tidak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Di sisi Allah tak ada apa-apa nilai. Tak ada faedah. Di sisi Allah tak ada nilai. Tetapi apabila dia berfikir sesuatu, dia melihat sesuatu, makhluk yang ada di depan dia, qada dan qadar yang ada, kesenangan, kesusahan, maka dia melihat di situ adanya sifat-sifat Allah. Di situ adanya perbuatan Allah. Di situ adanya nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Jabbar, Al-Qahar. Di situ ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Bila melihat makhluk, dia melihat sifat-sifat Allah. Maka orang ini akan mendekati Allah. Dan berfikir macam gini adalah berfikir yang akan diberikan ganjaran oleh Allah. Dan amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala menjadikan kita supaya kita berubudiah pada Dia, supaya kita kenal Dia. Supaya kita kenal Dia. Bila kita kenal Dia, tentulah kita akan dapat berubudiah pada Dia. Ini adalah cara pertama yang paling utama untuk kita mengeluarkan diri kita daripada subconscious mind kita, conscious mind kita, daripada menjadi nihilis, dari menjadi atheist. Daripada termasuk dalam fitnah ad-duhaimah ini. Sebab fitnah ad-duhaimah ini, kalau peluru datang, kita boleh istighfar lagi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita takut, kita istighfar lagi. Kalau virus datang, kita boleh lagi teringat Allah. Kita semayang, buat semayang hajat. Kata Menteri Agama, bekas mufti, kita buat semayang hajat lepas zuhur. Seluruh Malaysia buat. Jangan tak buat semua. Kita boleh semayang hajat lagi. Sebab apa? Sebab kita takut. Ada lagi. Ini yang fizikal. Tetapi, apabila fitnah duhaimah ini, fitnah kegelapan, kepekatan hitam ini, masuk dalam hati kita. Masuk dalam pemikiran kita. Masuk dalam keyakinan kita, kepercayaan kita, pegangan kita. Maka ketika itu, tak payah virus datang, orang itu akan kufur kepada Allah. Tak payah kesenangan datang, dia akan kufur kepada Allah. Dia tak boleh bersabar, dia tidak boleh bersyukur. Allah bagi nikmat, tak boleh syukur, dia kufur. Allah bagi ujian, tak boleh sabar, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi itulah sebab tu kita lihat ni, kita kena faham macam mana cara orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah berfikir. Supaya bila dia berfikir, maka dia akan aktifkan dia punya conscious mind. Dan pada masa yang sama, oleh kerana ini adalah perkara-perkara imaniat, maknanya dia tak nampak Allah, tapi dia boleh berfikir tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, maka dia akan masuk ke subconscious mind dia. Dua-dua akan activate. Conscious mind akan activate, subconscious mind akan activate. Maka ketika itu, insya-Allah, bila dia latih begitu, maka fitnah ad-duhaimah yang menyerang jiwanya, yang menyerang pemikiran dia akan hilang. Allah akan gantikan dengan kekuatan. Dia dah tak takut dah dengan makhluk. Dia tak takut dah dengan serangan-serangan. Dia rasa tenang dan gembira dengan kesusahan. Walaupun susah, dia rasa gembira. Dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Walaupun tak cukup duit sebab tak ada kerja. Maklumlah sekarang dalam keadaan sekarang ni ekonomi meleset. Kita nak makan pun susah. Mungkin ada di kalangan kita makanan pun tak ada. Tetapi Alhamdulillah, bila dia ada Allah bersama dia. Cukup dia kata, ya Allah, aku boleh makan satu hari sekali pun cukuplah. Asal aku boleh berzikir pada Engkau. Aku boleh memuji Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ketika itu dia rasa diri dia kuat dan bersama Allah. Tenang bersama Allah, bahagia bersama Allah. Baik, ini antara perkara yang penting pada malam ni yang saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian saya nak tambah sikit lagi, ada 3 perkara. Saya harap tuan-tuan boleh masukkan di dalam nota, kalau boleh tulis, supaya kita tak lupa. Daripada pandangan hukama, para orang-orang yang bijaksana dan para ulama kita, dia berkata, ya kalau tadi kita bincang, kita kata kita kena berfikir. Berfikir macam mana? Bukan macam orang yang mahjubin. Mahjubin ni orang yang terdinding daripada Allah. Apakah orang yang terdinding daripada Allah? Dia fikir, dia tengok makhluk, dia tengok apa yang berlaku, yang dia nampak macam mana nak puaskan nafsu dia. Macam mana nak seronok-seronok, nak ikut kegemaran dia, hobi dia.
Macam mana dapat manfaat duit pada dia. Macam mana nak dapat sesuatu dunia pada dia. Tengok makhluk, nampak dunia. Tengok makhluk, nampak dunia saja. Itu orang mahjubin. Jadi macam mana orang yang salikin, orang yang nak bertuju kepada Allah tadi, yang berjalan pada Allah, dia tengok sesuatu, maka dia boleh hubungkan dengan kekuasaan Allah pencipta. Dia boleh hubungkan dengan kehebatan sifat-sifat Allah. Dia boleh hubung dengan perbuatan Allah yang maha sempurna, yang bersih daripada kelemahan dan sebagainya. Maka kita faham, ini yang kita kena fikir, kita kena buat. Jadi tuan-tuan, kita kena latih, yang ini kena latih. Baik. Para hukama menyatakan ada 3 perkara yang kita jangan berfikir padanya. Mana 3 perkara ini jangan fikir. Jangan fikir. Kalau fikir binasa kita. Tadi kita suruh fikir. Ini jangan fikir. Apa dia? Yang pertama sekali, tuan-tuan rahmati Allah, jangan berfikir berkenaan dengan kefakiran kita. Jangan berfikir berkenaan dengan miskinnya kita. Aku ni lemah, macam mana ni nak makan, dah 14 hari aku tak dapat bekerja, gaji hari, macam mana ini, macam ni, Allah, macam mana ni, macam ni. Kita fikir miskin kita. Kita fikir lemah kita, fakir kita. Kita fikir tentang rezeki kita yang tak ada, macam mana. Jadi nasihat daripada para hukama, para orang yang bijaksana di kalangan ulama kita, dia kata jangan berfikir tentang fakir. Jangan fikir tentang miskin kita, jangan. Kan? Malahan kita disuruh untuk, kita kata sebab apa? Kerana kalau kita berfikir tentang kefakiran tadi, antara perkara akan berlaku pada kita, nombor 1, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa sedih. Kita akan rasa sedih. Macam mana tak sedih? Fikir miskin, sedih. Dan kemudian kita akan rasa duka cita, sedih. Dan kemudian kita akan rasa tamak kepada dunia. Nak cari, nak buat. Jadi kita jangan fikir tentang kefakiran kita, kerana dia akan menimbulkan perasaan sedih, menimbulkan perasaan depresi, stres, kan, dan tamak kepada dunia. Maka ketika itu kita akan lemah. Kalau ada virus, insya-Allah virus itu boleh makan kita walaupun virus itu tak ada apa. Oleh kerana kita dah jadi depresi, dah jadi stres, maka ketika itu kita akan kalah. Maka apa yang kita kena fikir, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan kita fikir tentang kefakiran, maka fikirlah nombor 1, banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Nombor 1, fikir nikmat Allah bagi. Jangan kita fikir yang kita tak ada. Sebab yang kita tak ada tu memang Allah tak bagi. Kita nak menangis pun, kita tengok orang kaya lalu depan kita, keretanya besar, keretanya hebat, kita menangis. Allah tak bagi kat kita, tak dapat. Tetapi kita fikirlah apa yang Allah bagi pada kita. Apa yang Allah dah bagi pada kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang telah kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita tadi itu, sehingga kan kita boleh menimbulkan satu perasaan positif. Kita ada yang sayang kat kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita fikir nikmat yang ada pada kita ni, kadang-kadang nikmat ni orang kaya tak ada, kita je ada. Kita yang miskin ni dapat nikmat tu. Orang kaya tak dapat nikmat. Contoh apa? Contohnya tuan-tuan, orang kaya sembahyang tak khusyuk. Orang miskin sembahyang khusyuk. Kita ni sembahyang lebih khusyuk daripada orang kaya. Kaya bagus ke khusyuk bagus, tuan-tuan? Orang miskin apabila dia beramal, dia ikhlas sebab dia miskin, dia memang ikhlas. Orang kaya beramal, dia ada benda dia nak dapat. Kadang-kadang nikmat tu ada pada kita, tak ada pada orang kaya. Tapi orang kaya yang ikhlas, orang kaya yang khusyuk itu luar biasa lah. Alhamdulillah lah, itu luar biasa lah. Kan? Tapi nak sebut sini, jangan kita fikir tentang fakir kita, miskin kita, kelemahan kita, kerana dia akan menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita depresi, menyebabkan kita lebih lemah, akhirnya kita akan terus kalah. Apa yang Allah bagi pada kita, itulah yang kita dapat. Apa yang Allah tak bagi, itu kita tak dapat. Maka kita fikirlah apa yang Allah bagi, nikmat. Bukan maknanya kita tak payah berusaha, bukan. Ini cara kita berfikir. Orang berfikir ni, kita sebut pasal mengenai tafakur. Usaha kena buat. Kena minta kerja, kena cari jalan supaya ada kerja, ada duit. Kita kena buat. Tapi jangan fikir tentang kemiskinan. Jangan fikir tentang kefakiran. Jangan fikir tentang apa yang tak ada. Fikir tentang apa yang Allah bagi. Kemudian kita usaha. Dengan apa yang Allah bagi, kita usaha. Maka ini akan membina kekuatan. Nombor 2, jangan memikirkan tentang orang yang
menzalimi kita. Jangan kita fikir, otak kita ni, jangan kita berfikir tentang kezaliman orang kepada kita. Orang buat zalim kat kita, orang aniaya kat kita, kita fikir, yuk cakap fikir. Si Anu tu pernah menyakitkan aku, pernah menzalimi aku, dia pernah menipu aku, dia pernah bully aku. Jangan kita cerita pasal kezaliman orang ke atas kita. Jangan fikir. Sebab, kenapa kita fikir? Kalau kita boleh buat, kita dah buat dah. Tapi tak boleh buat, itu kita fikir. Maknanya kita tak ada manfaat berfikir. Dan yang lebih tidak manfaat lagi, apabila kita berfikir tentang orang buat zalim pada kita, orang ni buat zalim pada kita. Kalau seorang isteri tu dianiaya oleh suami, cerita pasal suami, fikir pasal kezaliman suami. Kalau suami pula cerita fikir pasal kezaliman isteri, kita fikir pasal kezaliman manusia lain. Maka bila kita fikir yang itu, nombor satu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan keras hati kita. Hati kita akan keras. Itu nombor satu. Bila kita fikir pasal kezaliman orang, hati kita akan keras. Kita akan banyak dendam pada orang. Dan marah kita pada dia tidak akan hilang. Jadi sebab itulah kita fikirkan, jangan fikir tentang kezaliman orang pada kita. Dia akan keraskan hati kita. Yang ketiga, jangan fikirkan tentang kita ni sebenarnya hidup lama kat dunia ni. Jangan kita fikir kita hidup lama. Nombor tiga, para hukama kita apa? Jangan kamu fikir kamu akan hidup lama di dunia ini. Maka sekiranya kita fikir kita akan hidup lama, maka tentulah kita akan jadi orang yang gemar mengumpul harta di dunia ni. Gemar kumpul duit. Kita nak kumpul duit aja, maka akan terdinding daripada Allah. Ini salah satu sebab terdinding daripada Allah, bila kita mencari dunia, tidak mencari Allah. Allah halang kita daripada bertemu dengan dia, dengan hati kita. Kemudian kita akan mensia-siakan umur kita. Umur kita pun kita sia-siakan. Kita boleh buat macam-macam lah benda-benda yang kita kata buang masa. Ataupun perkara yang melanggar daripada adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Kita akan buat benda yang maksiat. Kenapa? Sebab kita rasa umur kita panjang. Kita akan tunda amal kita. Kita akan tunda amal kita. Jadi jangan kita berfikir panjang umur. Bila kita fikir umur kita masih panjang, maka kita akan tunda taubat kita. Umur kita akan terbuang sia-sia. Hanya fikir duit, nak kumpul duit saja, bisnes sahaja. Kenapa? Sebab kita kata kita akan hidup sampai tahun 20-30. Kita akan hidup sampai 20-30 ni. Nak kena fikir ni macam mana ni? Maka akibatnya akan mencelakakan kita. Kita fikir kita hidup sampai 2030, tiba-tiba tak habis 2020, kita dah meninggal dunia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Sebab itulah kita nak sebut ke sini, bagaimana kita nak kena berfikir dalam hati kita seolah kita akan mati esok. Tapi berusaha, kita kena berusaha seolah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi tidak kita fikir-fikirkan. Kita buat semaksimal. Bila kita kerja tu, kerja sungguh-sungguh. Kenapa kerja sungguh-sungguh? Sebab lepas ni mungkin aku mati. Jadi kerja ni ibadah. Kerja ni jadi ibadah. Kerja ni jadi ibadah. Kita kerja sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Tapi hati kita, pemikiran kita, mungkin aku mati malam ni. Jadi aku kerja ni tidak ada maksiat, tidak ada mungkar. Niat pun ikhlas kerana Allah. Dia jadi ibadah. Bila jadi ibadah, maka ketika itu kerja itu mendapat barakah daripada Allah. Kita buat sikit aja, tapi Allah bagi barakah banyak. Dan Allah bagi barakah pada harta kita. Jadi orang yang berfikir begitu, insya-Allah Allah akan penuhkan hati dia dengan apa yang digambar dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fitnah ad-duhaimah ini akan hilang daripada hidup dia. Akan hilang daripada hidup dia. Kenapa? Kerana dia berada di atas jalan untuk mengisi pemikiran dia, hati dia dengan sesuatu yang betul, iaitu menuju kepada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu insya-Allah saya nak rasakan di sini bagaimana apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan pada malam ini, bagaimana mereka merancang untuk menjadikan kita ni semua kita ni sebagai orang yang nihilis, orang yang tidak ada akhirat, tidak ada dunia, hanya duduk di dalam alam maya, virtual life. Orang yang hidup dalam keadaan hati dia, matlamat dia nak menang game aja. Atau matlamatnya untuk sentiasa ketagihan dengan apa yang ada di dalam media-media tadi. Dan kemudian pada masa yang sama, kita nak kena betulkan cara kita berfikir. Supaya kita berfikir tadi, mengikut bagaimana yang sepatutnya para sahabat dahulu berfikir, dengan sunnah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sentiasa menjadikan
Allah SWT, nak mengenal Allah, makrifat Allah tadi sebagai bentuk untuk kita berfikir, mengisi pemikiran kita dan hati kita. Dan kita jangan sampai jadi orang yang mahjubin tadi, orang yang terdinding. Orang yang terdinding ini, dia hanya fikir macam mana nak penuhi nafsu dia, kegemaran dia, dunia dia. Sebab itulah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini insya-Allah akan menjadi salah satu daripada satu yang menjadi satu kekuatan lah kepada kita sama-sama insya-Allah. Jadi sini saya rasa kita dah sampai masanya pukul 11 lebih ni. Jadi insya-Allah kalau ada izin kita akan sambung lagi pada besok hari lebih kurang 9.30 lah sama insya-Allah. Sebagaimana saya kata, kalau siapa yang tak boleh tak apa, tengok rakaman. Sebab saya tahu ada di kalangan kadang-kadang kita ada urusan dan saya pun kalau ada urusan mungkin saya tak boleh, tapi sementara boleh ni saya buat insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada malam besok kita akan mula bercerita tentang bagaimana selepas ad-duhaima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas ad-duhaima ini apa dia punya natijah dia? Orang Islam terpecah dua. Terpecah dua. Yang pertama, orang yang beriman tidak ada munafik di dalamnya. Yang kedua, orang yang munafik tidak ada iman di dalamnya. Dan kemudian setelah terpecah dua itulah, kata Rasul, tunggulah Dajjal akan datang hari ini, ataupun hari itu, ataupun besok pagi. Jadi maknanya, selepas ad-duhaima ini kita faham hakikat duhaima ini ialah serangan ke atas keseluruhan kehidupan kita sehingga gelap kehidupan orang Islam hari ini jauh daripada Allah. Dan kita telah faham sikit sebanyak bagaimana cara nak merawat tu. Sebenarnya sebahagian ada banyak lagi yang kita kena tahu. Dan besok insya-Allah kita akan membincang tentang bagaimana kumpulan yang terpecah. Yang pertama, yang beriman, yang tidak ada nifak, tidak ada sifat munafik, kafir pada dia. Yang kedua, dia seorang yang kumpulan yang munafik, tidak ada sifat iman. Dan selepas itu Dajjal akan keluar. Dan insya-Allah saya akan cuba bentangkan sekiranya Allah izin bagaimana Dajjal akan keluar nanti insya-Allah daripada kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama kita insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta maaf tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan bersabar dengan apa yang berlaku dan mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan kita semua dapat istiqamah dengan apa yang kita buat. Kerana inilah sebahagian daripada perkara-perkara yang Rasul sebut, orang-orang yang al-mahdiyin, orang-orang yang mendapat hidayah Allah ialah orang-orang yang sentiasa hidup bersama-sama dengan kebenaran Allah. Dirinya itu diproses, islah diri dia. Apa kata Rasul? Dalam hadis yang saya sebut tu, dia kata apa? Allazina yaslihun idza fasadan nas. Mereka yang beruntung, yang menang, yang mendapat hidayah ini adalah orang yang sentiasa mengislah diri dia ketika mana manusia lain rosak. Manusia lain rosak, dia islah, dia baiki iman dia, baiki pemikiran dia, dia baiki fikrah dia, dia membaiki ibadah dia, dia baiki akhlak dia, dia baiki ukhuwah dia, dia membaiki ekonomi dia, membaiki semua aspek. Maka pada ketika itu Allah SWT akan membantu kita. Dan insya-Allah kalau kita hidup, kita akan bertemu dengan kemenangan Islam dan mudah-mudahan kita bersama dengan kemenangan Islam. Kalau tidak pun mungkin nyawa kita pendek dan kita akan mati di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid al-kubra, kematian yang terbaik. Syahid al-kubra, kematian di akhir zaman sekiranya kita berdepan dengan Al-Masih Dajjal, berkali ganda daripada orang-orang yang syahid biasa. Insya-Allah. Kita tangguhkan, kita baca doa sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha nasati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته